saya Haswan Izzati binti Muhammad Zuri yang berkametrik 41740191. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nasrullah, bernombor metrik 4174015321. Saya Khairul Nabila binti Zubir, nombor metrik 4174009921. Saya Nur Farah Natasha binti Nur Hisham, nombor metrik 4174014041. Okey. Hari ini kami akan membincangkan tentang strategi intervensi kanak-kanak berkeperluan khas. Strategi intervensi kanak-kanak berkeperluan khas terbahagi kepada 3, iaitu sebelum kelahiran, semasa kelahiran dan selepas kelahiran. Okey, kita bagi kepada strategi yang pertama iaitu strategi sebelum kelahiran. Okey, sebelum kelahiran, perlulah menebar bersama ibu bapa untuk mendapatkan kaitan sejarah dalam aspek ketidakupayaan. Hal ini bertujuan untuk bertanyakan sama ada adakah mempunyai ahli keluarga ataupun saudara yang mempunyai pelbagai penyakit ataupun kurang upaya. Seterusnya adalah rancang kelahiran seterusnya, iaitu Buat perancangan ingin meneruskan kandungan atau sebaliknya jika kandungan tersebut mempunyai masalah dan memberikan risiko. Yang ketiga adalah persediaan awal ataupun persediaan yang lengkap kepada ibu bapa jika peratus untuk mendapatkan anak kurang upaya adalah tinggi. Yang keempat iaitu kurangkan tekanan perasaan kepada kandungan jika mengetahui tentang kandungan tersebut. Okey, ibu perlulah berada dalam keadaan tenang sekiranya mendapat tahu tentang kandungan tersebut Mempunyai masalah atau risiko. Hal ini akan membimbangkan jika kandungan itu semakin terjejas dan kesihatan ibu akan terganggu. Semasa kelahiran terbahagi kepada 4 ujian dan 1 perkhidmatan. Yang pertama adalah ujian ultrasound, yang kedua alpha fetoprotein iaitu AFP, yang ketiga amniocentesis, yang keempat adalah ujian chorionic villus biopsi dan kelima adalah perkhidmatan lawatan ke rumah. Ujian alpha fetoprotein. Ujian ini dijalankan adalah untuk mengesan kanser pada peringkat awal dan juga sebarang ketidakupayaan. Ujian ini boleh dilakukan ketika usia kandungan menjangkau 4 bulan. Dan dalam ujian ini juga menjalankan ujian darah yang diambil masa 1 hingga ke 2 hari. Ujian ultrasound di mana pemeriksaan yang menggunakan gelombang bunyi untuk menghasilkan imej sebahagian organ dalam badan. Ianya boleh dilakukan ketika usia kandungan 3 bulan. Ujian ini adalah untuk mengetahui sama ada kandungan dalam keadaan baik atau sebaliknya. Selain itu juga kita boleh mengetahui kedudukan fetus, kelainan fizikal, jantina, degupan jantung dan lain-lain. Ujian ini tidak memberi kesan kepada ibu hamil maupun kandungan dan sebab itulah ujian ultrasound ini diberi keutamaan ke atas kanak-kanak dan wanita hamil. Lawatan ke rumah ianya dijalankan ketika awal kehamilan sehinggalah kelahiran, di mana doktor atau jururawat akan datang ke rumah untuk memastikan keadaan ibu dan kandungan berada dalam keadaan baik dan sihat. Selain itu juga doktor atau jururawat akan memberi nasihat dari segi penjagaan ketika mengandung dan persediaan. Pada ujian amniocentesis. Okey, apakah itu ujian amniocentesis? Ujian ini adalah untuk mengesan ketidakupayaan yang telah dikesan dalam ujian terdahulu. Proses melakukan ujian ini adalah ketika usia kandungan mencecah 5 bulan. Dalam melakukan ujian ini, ianya mempunyai pelbagai kesan sampingan yang boleh membahayakan kandungan. Antaranya adalah seperti keguguran, kekejangan otot perut, pendarahan dan pecahan air ketumbar. Dalam pada yang Sama ketika melakukan ujian ini, ia akan mendapatkan maklumat tentang kromosom bayi, iaitu melalui sel fetus dengan menggunakan cecair air ketumbar. Seterusnya kita pergi kepada ujian chorionic villus biopsi. Okey, apakah itu ujian chorionic villus biopsi? Ujian ini dilakukan untuk mendapatkan maklumat tentang kromosom bayi. Ianya boleh dilakukan ketika usia kandungan mencecah 3 bulan dan ianya mempunyai tahap ketepatan yang tinggi. Akan tetapi ia mempunyai kesan sampingan yang sama seperti ujian amniocentesis. Manakala prosedur untuk melakukan ujian ini adalah Sama seperti ujian amniocentesis. Baiklah, saya akan menerangkan strategi intervensi selepas bayi dilahirkan. Okey.
Setelah bayi dilahirkan, bayi tersebut perlulah menjalani intervensi perubatan adalah untuk mencegah dan mengurangkan kesan ketidakupayaan terhadap perkembangan kanak-kanak. Biasanya bayi tersebut akan menjalani ujian ini adalah masa 1 hingga 2 minit selepas bayi dilahirkan. Melalui ujian Apgar ataupun aktiviti pulse, dry maze, appearance and respiration adalah untuk membuat penilaian ke atas keadaan fizikal bayi untuk mengenal pasti sekiranya memerlukan rawatan tambahan ataupun penjagaan susulan yang lebih terperinci ke atas bayi sekiranya bayi tersebut dikesan mengalami kelainan upaya. Biasanya dilakukan ke atas bayi sebanyak 2 kali, iaitu seminit selepas dilahirkan dan sekali lagi 5 minit selepas kelahiran. Okey, berikut adalah jadual skor ujian Apgar. Baiklah, apakah itu imunisasi? Imunisasi ialah proses memberi vaksin kepada bayi untuk mengelakkan daripada penyakit berjangkit. Vaksin berupaya untuk melemahkan ataupun mematikan virus atau bakteria. Dan vaksin boleh diberikan secara suntikan ataupun melalui mulut. Terdapat beberapa jenis penyakit yang boleh dielakkan ataupun dicegah dengan pengambilan vaksin. Yang pertama ialah difteria. Difteria adalah disebabkan oleh Corynebacterium. Difteria hanya akan efek pada individu yang tidak mengambil vaksin dan individu yang mempunyai sistem imunisasi yang rendah. Difteria sering kali merebak melalui udara, melalui droplets. Dan pada awalnya, difteria ni dia melekat pada bahagian tekak dan seterusnya mengakibatkan keradangan dan bengkak pada tekak. Dan individu yang dijangkiti bakteria tersebut akan mengalami kesukaran untuk bernafas dan demam pada suhu 37 darjah Celsius hingga 39 darjah Celsius. Okey, yang kedua ialah tetanus ataupun kancing gigi yang disebabkan oleh bakteria Clostridium tetani. Okey, bakteria ni dia produce toksin yang menyerang sistem saraf dan membuatkan otot-otot dalam badan kita mengeras. Okey, macam mana tetanus ni boleh berlaku? Okey, tetanus ni berlaku bila kanak-kanak tu luka disebabkan oleh benda-benda tajam sama ada dirty wound seperti pijak paku ataupun clean wound seperti terkena. Yang ketiga ialah pertussis yang disebabkan oleh bakteria Bordetella pertussis. Okey, bakteria ni dia melekat di saluran pernafasan dan mengakibatkan saluran pernafasan tu menjadi bengkak, sempit dan individu yang dijangkiti bakteria ni susah bernafas dan akan jadi macam batuk tak henti-henti. Okey, dan bakteria ni sangat berbahaya dan boleh membawa maut. Okey, Bordetella pertussis ni dia boleh hidup ataupun boleh survive di tempat kering untuk masa beberapa hari. Dan yang keempat pula ialah polio ataupun poliomyelitis. Okey, polio ni dia sejenis virus, dia bukan bakteria. Polio ni dia menyerang sistem saraf sampai rosak dan virus ni juga menyebabkan otot-otot dalam badan kita ni mengeras. Okey, otot sebab dia tak banyak bergerak. Otot kita ni dia kena selalu bergerak supaya dia maintain. Okay, dan individu yang dijangkiti virus ni akan mengalami demam panas yang melampau, muscle pain and individu tersebut akan hilang knee reflex sebab nerve dah rosak. Okay, dan lebih teruk lagi, virus ni dia tak ada cure. Okay, tapi kita boleh elakkan daripada dijangkiti virus ni dengan pengambilan vaksin. Dan yang kelima pula ialah rubella virus. Okay, rubella virus ni dia berjangkit melalui udara dan hanya berjangkit melalui manusia. Kalau ibu yang mengandung tak ada ambil vaksin, okay, bayi yang lahir tu kemungkinan besar akan bermasalah. Okay, sebagai contoh, bayi tersebut akan terdedah kepada mental retardation, jantung berlubang ataupun katarak pada mata. Dan yang terakhir ialah TB ataupun tuberculosis. Bakteria ni dia masuk terus ke dalam paru-paru kita
dan sel darah putih dalam badan kita akan makan bakteria ataupun kuman yang ada dalam badan kita. Tapi TB ni dia tricky sikit. Dia tidak dapat dihancurkan oleh sel-sel darah putih dalam badan kita. Jadi TB ni dia akan remain dalam sel darah putih dan ia akan menyerang apabila sistem imunisasi badan kita dah rendah. Sistem imunisasi badan kita makin berkurangan. Okay, jadi pada masa itulah kita dapat lihat simptom-simptom TB seperti demam panas yang melampau, weight loss ataupun batuk berdarah.